Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Negeri Sembilan, yang mana keputusan perlawanan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Gol Negeri Sembilan dijaringkan oleh Tommy Mawat melalui sepakan free kick yang lawa, manakala gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Pak Tesu. Pada perlawanan ini boleh dikatakan kedua-dua pasukan beraksi dengan seimbang. Ada serangan balas dan juga ada gerakan-gerakan menarik yang boleh untuk dicipta oleh kedua-dua pasukan untuk menjaringkan gol. Dan tambahan pula untuk Negeri Sembilan, mereka dibantu oleh kecemerlangan dari goalkeeper mereka, iaitu Syed Izzahan, yang terus-menerus mengekalkan performan beliau dari game ke game. Jadi tahniahlah untuk Syed Izzahan sebab boleh perform dari game ke game. Manakala untuk pasukan Sabah, kalau kita lihat dari segi performan dan juga approach ataupun pendekatan taktikal yang digunakan pakai oleh Datuk Ong Kim Swee, beliau menggunakan approach yang baru, iaitu yang mana kalau kita lihat sebelum ni Datuk Ong Kim Swee lebih gemar ataupun lebih suka untuk meletakkan Darren Lock sebagai lone striker ataupun hanya beraksi berkesorangan di bahagian hadapan. Tetapi untuk game ni Datuk Ong Kim Swee meletakkan Badrul Bahtiar untuk bersama dengan Darren Lock bagi memastikan yang Darren Lock tidak terlalu isolated dan ada orang yang boleh untuk membentuk lingkar dan juga combination play di bahagian hadapan. Dan kalau kita lihat dalam 45 minit pertama, kedua-dua player ni mampu untuk menghasilkan beberapa gerakan serangan lah. Dan jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni? Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi taktikal yang digunakan pakai oleh pasukan Sabah, memang mereka menggunakan back 3 lagi, iaitu gandingan Gabriel Perez, Dominic Tan dan juga Irfan Zakaria. Tetapi Irfan Zakaria injured dan digantikan dengan Rawisil Batuil pada first half. Jadi kalau kita lihat di bahagian back 3, apa perkara yang positif selepas Irfan Zakaria dikeluarkan adalah daripada segi penggunaan Gabriel Perez sebagai pemain yang suka join the attack, yang mana kalau kita lihat daripada gerakan-gerakan daripada bahagian bawah, Gabriel Perez banyak untuk involve di kawasan half space ataupun berdekatan dengan di box pasukan Negeri Sembilan ketika beliau naik ataupun ketika beliau masuk untuk membantu bahagian serangan. Dan benda ni adalah satu kelebihan untuk Gabriel Perez yang mempunyai ball control yang bagus dan juga pandai untuk menempatkan diri di position yang tepat ketika dia join dalam keadaan pasukan Sabah menyerang. So dia adalah seorang ball carrier yang bagus dan dia adalah player yang boleh buat overlap dan juga join the attack. So kita boleh nampak ada beberapa gerakan serangan pasukan Sabah adalah berpunca daripada Gabriel Perez ketika dia naik untuk join the attack bagi pasukan Sabah. Bahkan dia juga ada beberapa kali melakukan crossing ke dalam D-box pasukan Negeri Sembilan yang hampir untuk menjaringkan gol bagi pasukan Sabah sekiranya ada orang yang boleh sambut hantaran daripada beliau. So benda tu memang positif side lah. Selepas kehilangan Irfan Zakaria, mereka tak ada seorang ball playing defender yang ada kelebihan daripada segi ball carrier untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke atas. Tetapi mereka ada seorang player seperti Gabriel Perez yang boleh naik untuk involve di bahagian midfield dan juga attacking force pasukan Sabah untuk melakukan penetration run, passing dan juga combination play di kawasan tengah bagi membantu bahagian serangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat daripada segi pasukan Sabah punya corak attacking, mereka lebih bertumpu kepada bahagian wide area. Cumanya kalau kita lihat kepada bahagian wide area, di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, kita nampak sedikit tidak keseimbangan daripada segi supporting play. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di bahagian kiri, kebanyakannya ataupun pergerakan pasukan Sabah di bahagian kiri adalah dengan penggunaan daripada core sahaja, iaitu core dia jarang mendapat support yang banyak daripada player-player Sabah di bahagian tengah, terutamanya Telmo ataupun Pak Tesu. Jadi kebanyakannya core yang membawa bola di bahagian kiri akan mudah untuk kehilangan orang kata bola ketika dia cuba untuk membawa bola lebih tinggi untuk masuk kawasan wide area pasukan Negeri Sembilan untuk supply bola ke dalam D-box. So dia terlalu isolated, dia tak dapat banyak backup dan juga support. Manakala kalau kita lihat di bahagian kanan,
kanan. Gandingan Sadi Ramdhani dan juga Riza Ghazali memberikan sedikit variation dan juga sinar kepada bahagian serangan pasukan Sabah lah. Kalau kita lihat banyak combination play yang dilakukan di bahagian kanan dan juga gerakan serangan pasukan Sabah yang banyak lebih tercipta di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab bahagian kanan ni Riza Ghazali selalu naik untuk overlap dan juga memberi support kepada Sadi Ramdhani. Jadi bila mana si Riza dan juga Sadi sering memberi support, jadi mereka ada option untuk melakukan combination play yang bagus di bahagian kanan untuk penetrate bahagian wide area pasukan Negeri Sembilan. Itu sebab kalau kita tengok bahagian kanan Sabah adalah lebih berbahaya berbanding di bahagian kiri. Namun begitu, selepas pertukaran dilakukan, kita boleh nampaklah apabila Sabah membawa masuk Jelton, yang mana apabila masuk Jelton Paraiba ni, barulah kita nampak yang bahagian kiri pasukan Sabah adalah lebih efektif daripada segi serangan. Sebab apa? Sebab Jelton Paraiba ni dia ada kelebihan daripada individu skill dan juga dia ada pace serta dia ada physical dan juga body yang bagus. So dia mempunyai individu skill yang bagus lah. So bila masuk Jelton Paraiba, barulah kita nampak keseimbangan antara dua bahagian untuk pasukan Sabah ni di kanan dan kiri. Barulah nampak balance sikit daripada segi gerakan serangan, dan barulah kita nampak yang bahagian kiri pasukan Sabah ni daripada segi serangan ada keberkesanan ataupun efektifnya mereka menyerang di bahagian kiri apabila penggunaan daripada Jelton Paraiba, dan hasilnya Jelton Paraiba berjaya untuk mencipta satu assist kepada Pak Tesu untuk gol penyamaan pasukan Sabah. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah ni adalah percubaan daripada Datuk Ong Kim Swee untuk memastikan yang dia relok sentiasa ada connection di bahagian zon 14 terutamanya lah. Sebab kalau kita lihat sebelum ni, dia relok agak isolated ataupun berkesorangan di bahagian attacking dan tak ada orang yang boleh untuk link up dengan dia dengan sangat baik. Tetapi untuk game ni, apa yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee adalah dia meletakkan Badrul Bahtiar dan juga dia relok di bahagian hadapan, dan yang membolehkan kedua-dua player ni berfungsi dengan baik adalah apabila Badrul Bahtiar diletakkan lebih berhadapan daripada dia relok diletakkan di belakang Badrul Bahtiar. So apabila dalam posisi pasukan Sabah menyerang ataupun bertahan, maka dia relok lah yang akan turun untuk collect the ball ataupun bermain lebih deep daripada kedudukan Badrul Bahtiar. Sebab apa? Sebab dia relok punya kelebihan adalah daripada segi pressing dan juga daripada segi work rate. So dia membantu bahagian tengah dan juga boleh untuk memberi link up dan juga connect antara zone midfield dan juga bahagian attacking lebih, orang kata apa, lebih G2 dan lebih baguslah daripada penciptaan untuk membentuk bersama dengan Badrul Bahtiar. So benda ni memberikan positive side kepada bahagian attacking pasukan Sabah untuk lebih bergerak dan lebih mobile lah apabila dia relok diguna pakai lebih kepada pressing forward daripada diletakkan sebagai goal poacher ataupun target man ataupun top striker pasukan Sabah. So kalau kita lihat Badrul Bahtiar pun ada beberapa peluang yang dia berjaya untuk cipta, tetapi sayanglah palang menjadi penghalang. Dan untuk Derelok pun dia ada beberapa peluang apabila dia lebih banyak bergerak, dia ada ruang untuk menerima bola, tetapi sayang daripada segi finishing dia agak kurang. Kalau dia boleh execute percubaan yang dia dapat ataupun bola berada di kaki dia boleh buat decision making lebih awal, finishing lebih bagus, mungkin Derelok boleh menjadi scorer untuk game ini. Jadi benda tu yang perlu untuk Sabah perbaiki. Dan kalau kita lihat kepada pasukan Sabah pula, in term of defending, mungkin mereka boleh perbaiki daripada segi transisi, iaitu ketika mereka eager untuk menyerang, mereka punya formation back 3 di belakang agak terdedah di counter attack, terutamanya di bahagian wide area yang boleh dikatakan banyak terekspos lah untuk pasukan Sabah. Tu sebab kalau kita tengok Negeri Sembilan yang banyak bermain secara direct, mereka lebih utama untuk bermain di bahagian wide area sebelum mereka supply bola dengan crossing ke dalam pasukan kotak penalti Sabah lah. Tetapi nasib baiklah banyak-banyak crossing yang dilakukan berjaya untuk di-intercept ataupun diblok oleh pertahanan Sabah. Tetapi agak berbahaya sekiranya Negeri Sembilan mempunyai winger yang lebih laju ataupun mempunyai hantaran-hantaran di belakang backline pasukan Sabah yang membolehkan pasukan Sabah terkena di kawasan tersebut, sebab kawasan mereka terlalu terdedah kepada hantaran-hantaran jauh dan gerakan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Jadi secara overallnya untuk pasukan Sabah game ni bagi saya not bad lah mereka punya gameplay selepas ada approach yang baru. So saya nampak yang mereka punya approach tu dah bagus, manakala untuk Pak
Tesu dia bagus untuk berada, dia punya kehadiran di dalam kotak penalti tu dah bagus. Cumanya untuk game ni Telmo beraksi di bawah Bilupa sikit dan masuk Stuart Wilkin, barulah kita nampak bahagian tengah pasukan Sabah lebih efektif dan lebih banyak bergerak dan lebih mobile lah kan. Barulah kita nampak fluidity di situ apabila Stuart Wilkin masuk menggantikan Telmo kan. Jadi Telmo kena step up di game lah, kalau tak mungkin Stuart Wilkin akan jadi pilihan untuk first 11. Dan untuk pasukan Negeri Sembilan pula, kalau kita lihat daripada segi corak permainan mereka lebih kepada direct and long ball sahaja. Mereka akan lebih kepada attack belah wide area, mereka akan cari Casagrande untuk hold up the play dan mereka akan open game untuk bahagian wide area kepada wingback mereka Cik Rashid ataupun Tommy Mawat ataupun Mahali Jasuli, dan mereka end up akan cuba untuk crossing ke dalam di box untuk mencari Casagrande. So that is the typical play of Negeri Sembilan, dan mereka ni amat berbahaya daripada segi situasi set pieces lah. Mereka boleh untuk menjadikan gol secara direct ataupun menggunakan target man. So itu adalah corak permainan daripada Negeri Sembilan itu sendirilah. Dan kalau kita lihat kepada link up play ataupun mereka punya ball position di bahagian tengah pun agak bagus, sebab mereka ada Mahali Jasuli yang boleh dikatakan antara free roll yang bergerak di mana sahaja di atas padang untuk mencari bola, dan Levi Madinda yang bertindak as a attacking midfielder yang boleh connect the dots antara bahagian midfield dan juga attacking department. Tetapi yang kurangnya bila Negeri Sembilan nak bermain dalam ball position ataupun lebih kepada open game daripada segi gerakan-gerakan short passing ataupun daripada segi open play adalah daripada segi striker mereka lah, Casagrande, yang mana Casagrande ada physical tetapi in term of dribbling ataupun pace Casagrande tak ada. So bila banyak main short pass mungkin Casagrande akan mudah kehilangan bola disebabkan tak ada ball control yang baik, dan juga positioning dia untuk accept the ball ataupun receive the ball pun agak kurang. So tu sebablah pasukan Negeri Sembilan lebih more fokus untuk attack melalui wing back di bahagian wide area dan cross mencari Casagrande, sebab Casagrande ni is better dalam area duel daripada situasi 1v1 ketika dribbling dan sebagainya. So itu adalah kelemahan sikit lah untuk Negeri Sembilan. Jadi apa yang dilakukan, mereka cuba membawa masuk Sharif Fikri untuk beat pertahanan Sabah dalam ball position ataupun dalam open play. Tetapi in term of effective daripada segi efektifnya penggunaan Sharif Fikri agak bagus, yang mana boleh dikatakan Sharif Fikri ada satu shot on target. Tetapi daripada segi in term of overall mungkin Sharif Fikri boleh drop lebih deeper untuk link up dengan bahagian midfield, ataupun Casagrande boleh main belakang Syaril untuk mereka create lebih banyak space bagi Syaril ada ruang yang kosong untuk receive the ball di bahagian di box ketika pasukan Negeri Sembilan bermain daripada segi ball position, terutamanya di bahagian tengah lah, untuk mereka progress the ball dan mencipta lebih banyak creativity dan juga lebih banyak variety of attacking. Jadi keputusan seri semalam adalah seimbang dan memang wajar. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.